Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kelas BM3 akan membentangkan tugasan satu untuk subjek GPPP 1092 iaitu pengantar pengajian pendidikan. Saya Muhammad Sabruddin bin Muhammad Tirahan dan kumpulan saya yang seterusnya adalah Nik Aziz Amaluddin bin Nik Muhammad Arif, Muhammad Yusof Fitri bin Ismail. Okey, tajuk yang pertama yang akan dibentangkan adalah 6 aspirasi murid. Okey, sebelum kita terus melanjutkan kepada topik yang pertama, kita kena kenal dulu dengan PPM. PPPM iaitu Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Okey, PPPM ni dilancarkan oleh Perdana Menteri Malaysia pada 11 September 2012. PPPM ni juga diusahakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia untuk melonjakkan lagi sistem pendidikan negara untuk berada dalam kalangan negara yang teratas dalam sistem pendidikan terbaik di dunia. Dalam PPPM ni, ia menggariskan 5 aspirasi sistem, 6 aspirasi murid yang akan berlaku dalam 11 anjakan dan akan dilaksanakan dalam 3 gelombang. Okey, dalam 6 aspirasi murid, yang pertama adalah pengetahuan, yang kedua kemahiran berfikir, ketiga profesiensi dua bahasa, keempat kemahiran kepimpinan, kelima identiti nasional dan yang terakhir yang keenam etika dan kerohanian. Okey, untuk kita kenal lebih lanjut lagi, okey, untuk aspirasi murid yang pertama adalah pengetahuan. Okey, pengetahuan ini pada peringkat paling asas adalah murid ni perlu memiliki keupayaan literasi dan numerasi sepenuhnya. Di samping itu, penting juga bagi murid itu untuk menguasai mata pelajaran teras seperti matematik dan sains. Murid juga perlu didedahkan kepada pengetahuan am yang menyeluruh tentang Malaysia, Asia dan dunia dari aspek sejarah, manusia dan geografi. Mereka juga digalakkan untuk mendapatkan maklumat dan pengetahuan dalam bidang lain seperti seni muzik, seni sukan. Selain itu, pengetahuan dalam bidang ini juga murid perlu untuk ada keupayaan lah untuk mengaplikasi pengetahuan tu dalam situasi harian. Untuk kita faham lebih lanjut, maksudnya murid-murid ni ditekankan untuk ada pengetahuan yang luas, tak kira dalam pelbagai bidang, untuk diorang ni dapat satu kemahiran untuk mengaplikasikan dalam kehidupan seharian dalam menyelesaikan masalah. Okay, untuk aspirasi kemahiran yang kedua adalah kemahiran berfikir. Untuk kemahiran berfikir ni, murid perlu membina kemahiran inquiry dan belajar cara untuk terus mendapatkan pengetahuan sepanjang hayat supaya dapat menghubungkan pelbagai pengetahuan dan mewujudkan pengetahuan baru. Kemahiran berfikir aras tinggi dan kemampuan untuk melakukan inovasi amat kritikal dalam dunia teknologi yang berkembang pesat. Okay. Seterusnya, setiap murid perlu untuk menguasai pelbagai kemahiran kognitif termasuk penakakulan dan pemikiran kritis, kreatif dan inovatif. Okay. Yang ketiga adalah kemahiran dua bahasa. Murid kena menguasai bahasa Malaysia yang paling penting sebab ia adalah bahasa kebangsaan, bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua dan bahasa komunikasi antarabangsa sekurang-kurangnya pada tahap minima. Oleh itu, dengan tahap penguasaan bahasa ni, selepas dia tamatkan persekolahan, murid ni akan dapat untuk menggunakan bahasa Malaysia dan Inggeris dalam persekitaran bekerja mereka. Jadi, ia dapat memudahkan lagi lah perjalanan bekerja mereka. Jadi, seterusnya lagi, setiap murid ni juga dia berpeluang untuk mempelajari bahasa tambahan. Murid akan terus berpeluang untuk mempelajari bahasa Cina dan Tamil di sekolah jenis kebangsaan. Seterusnya, setengah sekolah juga ada menyediakan peluang untuk mempelajari bahasa ketiga seperti bahasa Cina, Tamil, Arab, Iban dan Kadazan Dusun. Maksudnya, setiap murid ni dituntutlah untuk paling kurang mengetahui bahasa Malaysia, bahasa Inggeris dan sedikit pada tahap minima lah untuk bahasa antarabangsa. Untuk melahirkan murid yang berdaya saing dalam persekitaran bekerja ni. Jadi dalam masa yang sama ia dapat meningkatkan lagi mutu di negara kita ni. Okey, untuk aspirasi murid yang keempat adalah kemahiran kepimpinan.
Kemampuan bekerja dengan berkesan dan kebolehan untuk memimpin adalah penting, terutamanya dalam dunia yang semakin saling berkait. Okey, dalam sistem pendidikan ni, negara banyak membantu murid-murid untuk mencapai potensi sepenuhnya dengan mewujudkan peluang formal dan tidak formal lah untuk bekerja dalam pasukan dan mengamalkan ciri-ciri kepimpinan. Maksudnya pada peringkat sekolah lagi, sistem pendidikan negara kita ni dah mula memperkenalkan sedikit demi sedikit tentang kepimpinan ni. Dalam konteks sistem pendidikan ni, kepimpinan merangkumi 4 dimensi iaitu keusahawanan, berdaya tahan dan kecerdasan emosi. Aspirasi murid yang seterusnya adalah identiti nasional. Rakyat Malaysia ni perlu mempunyai perasaan tidak berbelah bahagi tentang identiti nasional dan berpegang teguh dengan prinsip rukun negara untuk memupuk perpaduan dan masa depan Malaysia. Maksudnya setiap murid di negara kita ni diajarkan untuk bangga dengan identiti sebagai rakyat Malaysia dan berpegang teguh dengan prinsip rukun negara kita lah supaya dapat melahirkan rakyat Malaysia yang gitulah mental dan fizikal dia. Jadi setiap murid ni akan dapat merasa banggalah dikenali sebagai rakyat Malaysia tanpa mengira etnik, agama dan status sosioekonomi. Seterusnya, semangat patriotik juga perlu dipupuk dalam diri setiap murid dengan cara memahami sejarah negara dan berkongsi aspirasi yang sama untuk masa depan negara. Pencapaian matlamat patriotisme ini juga memerlukan semangat keterangkuman tinggi yang diperoleh dengan belajar memahami perbezaan dan bertolak ansur, menerima dan menghormati orang lain serta hidup bersama dalam kebagaian masyarakat Malaysia. Macam kita tahu, Malaysia ni mempunyai pelbagai etnik, bangsa dan banyak perbezaan lah antara rakyat di Malaysia ni. Jadi kita kena ada nilai-nilai murni seperti kita ni boleh bertolak ansur, saling menghormati. Jadi kita dapat menguatkan lagi identiti di negara kita ni yang memang kita sejak ada tahu bahawa memang negara kita ni mempunyai pelbagai keunikan lah. Jadi sekolah juga perlu mengambil peranan lah sebagai tempat untuk kita semaikan semangat patriotisme ni dalam kalangan murid tanpa mengira etnik, kepercayaan, taraf sosioekonomi atau tempat. Okey, untuk aspirasi murid yang terakhir adalah etika dan kerohanian. Sistem pendidikan di negara kita ni akan memupuk etika dan kerohanian dalam diri setiap murid supaya berani menghadapi cabaran di masa hadapan, menyelesaikan konflik secara aman, membuat keputusan yang wajar dalam situasi kritikal, berpegang kepada prinsip ketika berada dalam situasi kritikal dengan mempunyai keberanian melakukan apa yang betul. Sistem pendidikan juga berhasratlah untuk membentuk individu penyayang yang dapat menyumbang kepada kesejahteraan komuniti dan negara. Yang seterusnya, sekolah juga perlulah mewujudkan usahalah untuk kita mewujudkan nilai dalam setiap murid di sekolah untuk kita ada satu trust yang kukuh. Antara usaha yang kita boleh lakukan adalah dengan kita membuat kerohanian. Kerohanian ni untuk kita pastikan setiap murid tu mempunyai pegangan agama yang kuat lah, dan mengamalkan pegangan agamanya tu dalam asas hidup serta mempunyai asas moral yang tinggi. Seterusnya, integriti untuk memastikan murid dibimbing agar mempunyai keberanian, disiplin dan semangat untuk melakukan perkara yang betul. Okey, yang terakhir adalah tanggungjawab sivik. Apabila tanggungjawab sivik ni diperkenalkan, murid akan dapatlah dibimbing ke arah sikap yang lebih positif dan bertindak untuk kebaikan negara, mengambil berat terhadap orang lain dan alam sekitar. Okay, baik. Nama saya ni Aziz Amaluddin Beni Omar Arif. Seterusnya saya akan membincangkan tentang 5 aspirasi pendidikan. Aspirasi pendidikan pertama ialah akses. Setiap kanak-kanak warga negara Malaysia berhak mendapat kesamarataan peluang pendidikan bagi membolehkan mereka mencapai potensi masing-masing. Kementerian berhasrat memastikan kadar akses sejagat dalam kalangan kanak-kanak dari peringkat prasekolah hingga ke peringkat menengah atas menjelang 2020. Jadi, Kementerian Pendidikan Malaysia atau KPM ingin memberikan akses kepada seluruh kanak-kanak warga Malaysia tanpa mengira umur untuk membuka peluang pendidikan bagi mereka untuk maju, menunjukkan potensi masing-masing agar dapat lebih maju ke hadapan.
Yang seterusnya ialah kualiti. Semua kanak-kanak akan mendapat pendidikan yang cemerlang kerana sistem pendidikan Malaysia yang unik dan setanding dengan sistem pendidikan antarabangsa. Dalam tempoh 15 tahun yang akan datang, matlamat sistem pendidikan negara adalah untuk meletakkan Malaysia dalam kelompok sepertiga teratas dalam pentaksyaran antarabangsa mengikut penilaian TIMSS dan PISA. Apabila dimensi itu dibangunkan dan diterima di peringkat antarabangsa, pentaksyaran pertambahan yang melibatkan aspek kualiti lain yang berkaitan dengan konteks Malaysia boleh disertakan. Okay. Di sini KPM ingin memastikan bahawa pendidikan yang diterima oleh kanak-kanak warga Malaysia adalah berkualiti dan setaraf dengan antarabangsa. Seterusnya, equity. Tanpa mengira jantina, kedudukan geografi atau latar belakang sosioekonomi, semua pelajar mendapat pendidikan yang terbaik dalam sistem pendidikan berprestasi tinggi. Menjelang 2020, Kementerian berhasrat untuk mengurangkan lagi jurang pencapaian antara pelajar bandar dan luar bandar serta perbezaan dalam tahap sosioekonomi dan pencapaian antara gender. KPM ingin memastikan bahawa pendidikan yang diterima oleh seluruh pelajar tanpa mengira kedudukan geografi seperti bandar atau luar bandar adalah setara supaya mereka dapat mendapatkan pendidikan yang berkualiti dan boleh mendapat prestasi yang tinggi. Seterusnya ialah perpaduan. Lebih 25% atau 1/4 daripada masa pelajar berusia 7 hingga 17 tahun dihabiskan di sekolah. Di sekolah, murid belajar memahami, menerima dan menghayati perbezaan dengan berinteraksi dengan pelajar daripada pelbagai latar belakang agama, sosioekonomi dan etnik. Dalam keadaan ini, orang berkongsi pengalaman dan matlamat untuk membina masa depan Malaysia. Kementerian berhasrat untuk mewujudkan suatu sistem pendidikan yang membolehkan pelajar berkongsi pengalaman dan aspirasi. Ini akan membina dan mengukuhkan asas perpaduan rakyat Malaysia. Seperti kita tahu, Malaysia terdiri daripada pelbagai etnik dan kaum seperti Cina, Melayu dan India. Jadi, KPM menginginkan supaya pelajar-pelajar dapat membina atau dan mengukuhkan asas perpaduan rakyat Malaysia supaya Malaysia dapat lebih maju ke hadapan. Yang seterusnya ialah kecekapan. Sistem pendidikan Malaysia telah menerima peruntukan yang tinggi. Namun, peningkatan keberhasilan murid masih tidak sepadan dengan sumber telah disalurkan ke dalam sistem. Walaupun kerajaan akan terus mengekalkan tahap pelaburan semasa, Kementerian berhasrat memaksimalkan keberhasilan untuk murid mengikut tahap peruntukan semasa. Di sini, KPM ingin memastikan supaya hasil daripada pembelajaran Malaysia berbaloi dengan peruntukan yang diterima untuk meningkatkan sistem pendidikan Malaysia. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yusuf Fitri bin Ismail dan saya pula akan membentangkan tentang tokoh guru cemerlang. Tokoh guru cemerlang yang saya jumpa adalah seorang yang bernama Aminuddin bin Abdul Aziz. Beliau telah dilahirkan pada 21 Januari 1966 di Batu 12 Jalan Besar Hutan Melintang, Perak. Hobi beliau pula ialah membaca novel, mendengar muzik dan bermain bowling. Ini adalah antara kelaikan akademik beliau. Beliau telah mendapat CJ Pelajaran Malaysia pada tahun 1983 di Sekolah Menengah Sultan Abdul Aziz Teluk Intan, Perak. Seterusnya, beliau telah menyambungkan pelajaran pada peringkat diploma pentadbiran awam 1988 di UiTM Cawangan, Perak. Dan yang terakhir sekali ialah sarjana muda. Beliau telah mengambil sarjana muda pengajaran sekolah rendah dengan kepujian di Universiti Terbuka Malaysia, OUM.
Antara kelayakan iktisas beliau ialah pada tahun 1990, iaitu sijil pengurusan asas Institut Bahasa Kuala Lumpur. Kronologi perkhidmatan beliau pada 1991 hinggalah 1995, beliau telah bekerja di Sekolah Rendah Kebangsaan Taman Dato' Harun, Petaling Jaya, Selangor. Dan pada tahun 1996 hingga kini, beliau telah bekerja di Sekolah Hutan Melintang, Perak. Ini adalah antara prestasi perkhidmatan beliau yang menjadikan beliau sebagai seorang guru cemerlang. Antara prestasi beliau ialah yang pertama sekali, pada tahun 2003 beliau telah menjadi seorang guru inovatif di Sekolah Rendah Daerah Hilir Perak. Pada tahun yang sama juga dan tahun 2004 beliau telah menyertai peraduan menulis cerpen kanak-kanak sempena Hari Guru peringkat negeri Perak. Pada tahun yang sama juga beliau telah menerima anugerah guru perkhidmatan guru cemerlang. Dan pada tahun seterusnya hinggalah tahun 2012, beliau telah menjadi seorang pengurus bowling Tampin MSSD Hilir Perak. Seterusnya, antara prestasi perkhidmatan beliau ialah pada tahun 2006, yang mana beliau telah mewakili negeri Perak ke peringkat kebangsaan di Pulau Pinang dalam pasukan bowling Tampin PSKPP. Bukan itu sahaja, pada 2006 hinggalah kini, beliau adalah seorang penceramah teknik menjawab soalan bahasa Melayu. Pada tahun 2011, beliau menjadi seorang penulis antologi cerpen Taman Kasihku terbitan MGCM. Pada tahun 2003, beliau juga pernah mengeluarkan teknik PDP Bahasa Melayu berkesan. Pada tahun 2026, beliau telah mengeluarkan satu teknik iaitu mesra warna meswa dalam PDP Bahasa Melayu. Pada tahun 2006 juga, beliau telah mengeluarkan teknik mesra warna meswa dalam PDP Bahasa Melayu. Pada tahun 2010, permunian teknik meswa dalam PDP Bahasa Melayu. Dan pada tahun yang sama, teknik meswa tiru dalam PDP Bahasa Melayu penulisan. Dan yang terakhir sekali ialah pada tahun 2011, permunian teknik meswa tiru dalam PDP Bahasa Melayu penulisan. Ini adalah kesimpulan daripada apa yang kita orang bentangkan pada hari ini. Penting untuk terus memperbaiki infrastruktur pendidikan, menyokong pembangunan kemahiran industri dan memastikan kesaksamaan peluang pendidikan bagi semua lapisan masyarakat agar Malaysia dapat mencapai matlamat pembangunan pendidikan yang lebih baik. Jadi apa yang saya ingin sampaikan kat sini sebenarnya, dalam ingin membangunkan pendidikan kat Malaysia ni, semua orang kena memainkan peranan masing-masing. Sebagai contoh, kerajaan dia perlu memainkan peranan dia, dan kita sebagai seorang rakyat perlu juga memainkan peranan kita. Dan kita juga sebagai seorang bakal guru yang akan mengajar murid-murid pada tahun akan datang, kita perlu ambil ini sebagai satu langkah untuk membangunkan lagi pendidikan Malaysia pada masa akan datang. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.